Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dengan kelas RBT. Pada hari ini kita akan sambung lagi bab 2 pengurusan projek. Fokus kita pada hari ini adalah 2.1.6 penyediaan anggaran kos dan pentaksiran bilik darjah penyediaan kertas kerja pengurusan reka bentuk. Pada minggu lepas kita telah mempelajari mengenai konsep SMART, iaitu S, spesifik tujuan projek, M, measurable pengukuran penagihan keuangan, A, attainable boleh dilaksana dan dicapai, R, realistik kesesuaian dengan kehendak pengguna, T, time bound tempoh masa dan sumber keuangan. Modal bermula dengan formula kos modal bersamaan dengan hasil tambah kos bahan dan alat tambah kos upah tambah kos overhead. Contohnya kos modal, kos bahan RM25 tambah kos upah RM15 dan tambah kos overhead RM5. Jumlah keseluruhannya RM45. RM45 ini merupakan kos modal. Seterusnya, pengiraan peratus keuntungan. Peratus keuntungan merupakan kos modal kali dengan peratus keuntungan yang ingin diperolehi. Contoh, kos modal sebanyak RM45, peratus keuntungan yang ingin diperolehi adalah 50%. Jadi keuntungannya adalah RM45 kali 50% dan jawapannya adalah RM22.50 sebagai peratus keuntungan. Baiklah murid-murid sekalian, kita telah memperolehi kos modal dan peratus keuntungan. Kini kita hendak mengira kos jualan. Kos jualan merupakan kos modal tambah peratus keuntungan. Contohnya, kos modal adalah sebanyak RM45 dan keuntungannya sebanyak RM22.50 dan jika dicampur menjadi RM67.50. RM67.50 merupakan kos jualan satu produk. Seterusnya, kita lihat contoh pengiraan. Soalan pertama, jika kos jualan sebuah rak kunci adalah RM12.50, berapakah kos jualan bagi 100 unit rak kunci? Dalam pengiraannya adalah seunit rak kunci iaitu RM12.50 kali dengan 100 dan jawapannya adalah RM1,250. Soalan kedua, jika kos modal untuk membina 100 unit bakul seberguna adalah RM1,550, berapakah kos modal bagi seunit bakul seberguna? Cara pengiraannya RM1,550 bahagi dengan 100. Jadi seunit bakul seberguna berjumlah RM15.50 sebagai kos modalnya. Baiklah murid-murid sekalian, cuba buat latihan soalan dalam modul praktis topikal bahagian C soalan 2 muka surat 16. Soalannya, konsep SMART diguna pakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek. Jadual di bawah menunjukkan pengiraan untuk penentuan anggaran keseluruhan projek untuk membina rak kayu. Soalannya A, lengkapkan jadual di atas 4 markah. Tulis formula pengiraan bagi kos modal 3 markah dan C, berapakah harga jualan 1 unit rak penyimpanan jika anda ingin mendapatkan 50% keuntungan bagi setiap rak kayu yang dihasilkan sebanyak 3 markah. Baiklah, bagi jawapan A, nombor 1 RM9, yang kedua RM10, yang ke-8 RM2 dan jumlah keseluruhan adalah RM36. B, formula bagi kos modal adalah kos bahan dan alat tambah kos upah tambah kos overhead. C, kos jualan. Kos modal sebanyak RM36, keuntungan yang ingin diperolehi sebanyak RM50, jadi keuntungannya adalah RM18. Jadi kos jualan bersamaan kos modal tambah peratus keuntungan iaitu RM36 tambah RM18. Jadi kos jualannya adalah RM54.
Sesi kedua kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan mengenai pentaksiran bilik darjah iaitu kertas kerja pengurusan projek. Baiklah, murid-murid boleh menulis muka hadapan dahulu kertas kerja pengurusan projek reka bentuk tahun 2021. Tajuk projek, murid-murid boleh pilih tajuk projek berikut: rak kunci, rak alat tulis, rak barang perhiasan, rak buku, rak sudu garpu atau rak-rak yang bersesuaian yang kamu suka. Kemudian tulislah nama ahli kumpulan. Kamu boleh reka nama ahli kumpulan sendiri. Seterusnya, pernyataan masalah. Saya telah memilih untuk membuat rak kunci. Jadi pernyataan masalah saya adalah mengenai rak kunci. Contohnya, kunci-kunci di rumah saya dalam keadaan tidak terurus dan berselerak. Ini menyebabkan sukar untuk dicari dan kemungkinan akan hilang jika tidak disimpan dengan baik. Okey, baiklah. Setelah kita membuat pernyataan masalah, kita perlu membuat penyelesaian masalah. Contohnya, sebuah rak kunci yang menarik perlu dihasilkan untuk menyimpan dan menyusun kunci-kunci tersebut. Dengan adanya rak kunci pintar, semua kunci dapat disimpan dengan baik dan mudah untuk dicari. Seterusnya, objektif projek. Di sini saya memberi dua objektif projek. Yang pertama, semua kunci dapat disimpan dengan teratur dan kemas. Yang kedua, boleh dijadikan hadiah sempena Hari Guru atau Hari Jadi. Yang keempat, sasaran projek. Kepada siapa projek ini kita buat? Yang pertama, orang perseorangan atau individu yang berkeluarga. Seterusnya, bilangan pengeluarannya adalah sebanyak 100 unit. Seterusnya, langkah pengurusan projek. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, penjadualan. Dan yang ketiga, pengawalan. Baiklah, slide ini menunjukkan satu contoh jadual kerja. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 37 untuk membina jadual kerja tersendiri. Selepas jadual kerja, murid-murid perlu membuat carta organisasi yang mengandungi pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk, pembangun mockup atau model. Murid-murid boleh mereka carta organisasi pengurusan projek tersendiri. Seterusnya, selepas carta organisasi, murid-murid perlulah membuat tugas ahli. Siapakah yang berperanan sebagai pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk, pembangun mockup atau model, dan tulislah tugasan mereka. Seterusnya, membuat lakaran projek. Lakaran mestilah berlabel. Adalah lebih baik jika murid-murid dapat membuat lakaran projek yang mana lakaran projek ini dapat juga digunakan untuk bab 3 nanti, projek brief. Seterusnya, pengiraan kos projek A, kos bahan dan alat. Murid-murid boleh senaraikan bahan dan alat yang digunakan berdasarkan projek yang dipilih untuk 100 unit. B. Pengiraan kos bahan, kos upah. Kos upah melibatkan bilangan pekerja kali masa kali kadar upah sejam kali bilangan hari. Contohnya seperti yang di bawah. Bilangan pekerja seramai 3 orang yang bekerja sebanyak 8 jam sehari, upah sejamnya sebanyak RM4 dan bekerja selama 20 hari. Jadi jumlah keseluruhan upah yang perlu dibayar adalah sebanyak RM1,920. Baiklah, yang terakhir adalah cost overhead. Sebagai contoh, bil elektrik, kos sehari sebanyak RM1. Kita bekerja selama 20 hari, jumlahnya adalah RM20. Bil air, 50 sen sehari, bekerja selama 20 hari, jadi jumlah keseluruhannya adalah RM10. Jumlah cost overhead adalah RM30. Selepas kos bahan, kos upah dan kos overhead diperolehi, bolehlah kita mengira jumlah kos modal. Berdasarkan soalan ini, jumlah kos modal kita adalah sebanyak RM2,980 untuk 100 unit. Untuk 1 unit adalah sebanyak RM29.80. Seterusnya adalah kos jualan. Jika keuntungan yang ingin diperoleh adalah 100%, jadi keuntungannya adalah sebanyak RM29.50. Kos jualan adalah kos modal tambah peratus keuntungan. Jadi jumlah kos jualan kita adalah sebanyak RM59.60. Dan yang terakhir adalah penutup. Contoh penutup,
Kesimpulannya, projek yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah kunci yang berterabur dan tidak tersusun kemas. Dengan penghasilan projek ini, semua kunci dapat disusun dan disimpan dengan kemas dan teratur serta mudah dicari. Murid-murid perlulah menulis nama dan disemak oleh guru RBT masing-masing. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung PDPC kita pada hari ini. Kertas kerja perlulah dibuat di dalam buku lakaran di bahagian tengah dan buatlah mengikut format yang akan diberikan oleh guru anda. Sila laksanakan semua tugasan yang telah dilaksanakan. Terima kasih dan jumpa lagi pada kelas akan datang.